Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal fakannama shoma ad-dahr. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau Darussalam Desa Benari Pengkalan, tuan-tuan hingga sekalian rahimakumullah dari jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada malam ini, malam Rabu 7 Syawal 1442 Hijriah bersamaan 17 betul kan? 18 ini 2021. Ingat bulan Syawal lah. Sehari ini kita puasa. Saya lah puasa untuk hari yang kelima. Panjatkan segala setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib berjamaah dipimpin oleh tuan imam kita, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau atas dua perkara yang besar. Yang pertamanya, kita pohon pada Allah SWT mudah-mudahan diangkatkan dari kita wabak COVID-19 ini, yang mana semakin
mengganas, semakin kuat merebak di kalangan kita. Dan dah ada pun masjid-masjid dan surau-surau di Ipoh ni yang ditutup untuk sementara waktu. Dan kita sama-sama doa mudah-mudahan surau kita ini tidak mengalami nasib yang sama. Kerana apa? Surau kita inilah tempat masyarakat kita, Muslim kita, masyarakat Islam kita berkumpul untuk diimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau ada ditutup, tinggal untuk Bilal lawan azan je lah. Saya silap untuk Bilal lawan azan tak boleh, sebab tak dibenarkan. Dan kita lihat kes harian pun sudah terlalu banyak, yang bila-bila masa saja boleh mencecah 5,000 kes seharinya. Hari ini pun tadi dapat khabar kenalan, ada kenalan yang dah positif dijangkiti wabak COVID-19. Apa pun kita jaga diri kita, insyaAllah kita sama-sama doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT mengangkatkan dari kita wabak COVID-19 ini, insyaAllah, amin ya Rabb. Dan yang keduanya, kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT menurunkan pertolongannya, inayahnya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestin, yang mana mereka sekarang ni berhadapan dengan serangan dari Israel, yang mana sebenarnya dimulakan oleh pihak Israel itu sendiri. Maka kita sama-sama doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestin ini, di Gaza khususnya, diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan golongan Zionis laknatullahi alaihim ini. Kalau kita kata Yahudi itu terlalu umum sifat dia, sebab ada juga orang-orang Yahudi yang anti Zionis, yang menyokong perjuangan umat Islam Palestin ataupun orang bangsa Palestin, tapi yang kuat menekan, menindas umat Palestin ini, khususnya orang-orang Islam, ialah kaum Zionis Israel. Jadi kita sama-sama doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberikan bantuan kepada mereka. Walaupun kita hari ini diikuti ramai yang terkorban, yang syahid, tetapi semangat mereka tidak goyah. Mereka dah biasa dengar bunyi meletup-meletup bom-bom. Kan anak-anak pun, kalau kata orang kampung saya, dah mengeli, dah madar, telinganya dah madar. Tak ada apa dah, tak takut lah. Kalau cucu kita dengar bunyi senapang hidup, bukan kita sendiri pun mungkin boleh terkecil, terberak, kita takut. Tapi mereka tak ada apa. Itulah kekuatan yang ada dalam diri mereka. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kekuatan itu akan terus terus kokoh dalam diri mereka. Dan mudah-mudahan Allah SWT menurunkan bantuan kepada mereka, insyaAllah. Jadi kuliah kita dalam kitab hadis 40 penawar hati ini, yang disusun oleh Syekh Abu Ali Al-Bajali An-Nanawi Hafizahullah Ta'ala, atau nama sebenarnya Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjali An-Nanawi. Kita mengupas hadis yang ke-37. Tajuknya siapa orang yang bijak. Kalau dalam kitab Jawi ini muka surat 102. Siapa orang yang bijak? Hadis yang diriwayatkan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Abi Ya'la ni gelaran, macam juru cakap Brigid Qassam Hamas Palestin, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tu adalah gelarannya, bukan nama.
Jangan tuan-tuan samakan dengan ISIS pula. ISIS pun ada pakai gelaran juga, Abu Bakar al-Baghdadi. Tapi mereka itu sebenarnya adalah haiwan-haiwan peliharaan Amerika yang melakukan keganasan di atas nama Islam dan Islamic State, IS, Islamic State of Iraq and Syria dululah. Kalau ni tak ada wuyuk. Masa mereka berkuasa menguasai banyak kawasan di Iraq dan Syria, tak terfikir mereka nak serang Israel pun. Itu saja cukup sebagai bukti mereka adalah binatang peliharaan Amerika dan Zionis dan kaum imperialis. Mereka pakai gelaran Abu Bakar al-Baghdadi, kalau di Filipina tu Abu Sayyaf. Sayyaf ni daripada perkataan Saif tu pedang, Sayyaf tuan punya pedang. Abu Sayyaf kan di Filipina kan, geng kan tu, geng dengan luar. Tapi Abu Ubaidah juru cakap Brigade Pasang Palestin ini bukan IS. Mereka adalah golongan Hamas. Qurannya dalam kepala, zikirnya dalam kepala, selawatnya beribu-ribu, zikir beribu-ribu, Al-Quran hari-hari baca. Kita ni bulan Ramadan dapat khatam pun dah baik dah. Kalau bulan lain tak tahu. Dapat baca Yasin Najmah pun syukur Alhamdulillah. Mereka hari-hari baca Quran. Jadi balik kepada sahabat Nabi ini, gelarannya Abu Ya'la, nama sebenarnya Syaddad bin Aus, radhiyallahu anhu. Dari nama sahabat ini kita ketahui bahawa Syaddad bin Aus ini dari golongan Al-Ansar, golongan penduduk asal, penduduk jati kota Al-Madinatul Munawwarah, radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala redha kepadanya. Ali Nabi SAW, daripada Nabi SAW, daripada Nabi SAW, qala, bagi beliau telah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu, al-kayyisu, orang yang bijak itu, man dana nafsahu. Apa dia man dana nafsahu? Selalu reflect diri dia. Maksudnya reflect diri dia, selalu muhasabah, selalu melihat diri dia. Hari ini aku dah buat apa, semalam aku dah buat apa. Selalu melihat diri dia. Dia tak selalu melihat, mencerminkan diri dia. Kalau di Rusia dia kata mencermini. Macam mana kalau bahasa Melayu kita susah, mencermini. Cuma tak apa dia kena kan. Selalu mencerminkan diri dia. Maksudnya kalau kita duduk depan cermin, kita tengok diri kita. Tak ada masa kita nak tengok orang. Kita nak berhenti kekurangan orang, kesilapan orang, keaiban orang, tak ada masa. Sebab banyak orang kat kita, banyak silap kat kita, banyak lemah kat kita. Ini dia orang yang bijak. Dia selalu tengok kekurangan diri dia. Ada apa tak? Ada nama apa? 102. Kalau dalam kitab Jawi lah, saya baca Jawi. Kalau Rumi sekejap Kalau Rumi 95. Ini kitab buku lama. Kalau Jawi 102. Saya baca kitab Jawi supaya mahir membaca Jawi. Kan, bila nak baca kitab Jawi ni, surah Abah Jawi dah tak ada. Dulu ada juga utusan Melayu boleh baca surah Abah Jawi, ya? Betul okey. Tengoklah hadis yang ke-37 pun. Surah Abah Jawi pun dah tak ada dulu. Dulu ada juga utusan Melayu, ada juga Pak Mateluk mengajar Jawi. Ini dah tak ada dah, tak tahu apa akan jadi tulisan Jawi ni. Arab tidak matilah di dalam zaman ni. Al-kayyisu man dana nafsahu wa ala amila lima ba'dal maut.
Ya, orang yang bijak ni selalu melihat kepada diri dia. Ya. Melihat kepada diri dia, wa'al amila bilima ba'dal maut, dan sentiasa beramal untuk kehidupan selepas kematian. Mana amalan dia selalu fikir apa yang aku nak kumpul sebagai bekal untuk aku bawa. Jadi bulan Ramadan dulu kan kita buat amal ibadah kan. Sedekah kan, ya, solat tarawih kan, tadarus, sedekah kan. Hari-hari jamuan buka puasa orang sedekah kan. Inilah dia, benda-benda ni akan jadi bekal kita. Ya. Itu orang yang bijak. Orang bijak ialah orang yang selalu melihat kekurangan diri dia, di mana kekurangan diri dia, dan dia daripada situ dia beramal. Itu tentangnya wow tu. Bila diri dia rasa diri dia kurang, dia akan buat amal untuk dijadikan bekal. Tak ada masa nak tembak-tembak orang. Dia ni tak ada masa. Tak ada masa untuk kita melihat kekurangan orang lain. Yang kita lihat pada diri kita. Ya. Itu orang yang bijak. Wal ajizu, sebaliknya kata Nabi SAW, wal ajizu, apa dia? Orang yang lemah. Ini orang yang tidak cerdik. Lawan orang al-kaisu, lawan dia al-ajizu. Orang yang cerdik lawan dia orang yang kurang cerdik. Bukan bodoh. Kalau bodoh dia tak kerja hebat, tak ada jawatan tinggi, tak ada kekayaan. Kalau dia bodoh. Masalah sekarang ni al-ajizu ni dia lemah, kurang cerdik dia lemah. Lemah apa? Mungkin lemah iman. Lemah apa? Mungkin lemah amal. Iman lemah, amal lemah. Dah Allah Ta'ala bagi usia yang agak lanjut, agak panjang pun tidak dimanfaatkan. Contoh, ramai kalau tuan-tuan tengok, ya, kepada pesara-pesara, tuan-tuan yang jadi pesara, sama ada kerajaan atau swasta tu, perhati tengok kawan-kawan yang sama pesara kita. Berapa ramai yang datang ke masjid, ke surau untuk beribadah pada Allah SWT. Berapa ramai? Berapa ramai pula yang habiskan masa sia-sia, pergi mancing ke sungai boleh sampai pagi ke petang ke malam, tapi duduk masjid tak mau. Ajak datang ke masjid, jawapan dia satu pun. Dia tak kata tak, jawapan dia satu pun. InsyaAllah, itu jawapannya. Kalau tak kan, nampak terang-terang, tak suka, tak mau datang kan. Jemputlah datang bulan puasa ni, kita ada buka puasa kat surau, ada tarawih, ada tadarus. 10 malam akhir kita buat qiyamul lail, datanglah. InsyaAllah. Itulah jawapan. Tapi tak sampai juga. Tak sampai. Sembahyang raya lagi dah tak sampai. Sebab dihadkan. Kalau di surau berapa 20 orang kan? Ramai kan dalam Facebook dia tengok yang jadi Tok Khatib ramai. Kalau dibandingkan dengan tahun lepas, tahun ni pun lebih kurang je. Ramai yang jadi Tok Khatib. Alhamdulillah, bagus lah. Kadang-kadang dia gilih, tahun ni, tahun lepas dia, tahun ni anak dia pula. Anak dia masuk tahfiz, anak dia jadi khatib pula. Jadi imam jadi khatib, tukar. Senario ni sampai bila dia tak tahu. Kalau tengok keadaan semasa, tidak ada tanda-tanda wabak COVID-19 ni akan surut. Tak nampak. Tidak nampak. Dia akan surut. Di Malaysia lah, kita cerita negara lain. Negara lain tu negara lain lah.
Jangan tuan-tuan bandingkan dengan Brunei pula. Brunei sudah bebas sepenuhnya daripada COVID-19. Bebas sepenuhnya. Tular video Tuanku Sultan Brunei merasmikan satu acara dan berucap kan, semua yang ada tak pakai apa pun, tak pakai emas, tak ada penyerakan macam sebelum ni. Sebab mereka dah berjaya menang dalam perjuangan melawan COVID-19. Jangan samakan dia orang. Kita Malaysia ni keadaannya berbeza. Jadi kita terpaksa meneruskan perjuangan melawan musuh yang tak nampak ni. Terpaksa, tak ada pilihan. Kalau disuruh duduk rumah, duduk rumah. Dan kami penyewa awam pun dah disuruh bekerja dari rumah pada hari-hari yang tertentu. Maksudnya tak seperti sebelum ni semua diarah ke pejabat. Tak. Balik kepada situasi sebelum ni. Tak tahu lah sampai bila. Allahuakbar. Baik, itu dia. Tu orang yang lemah. Apa ciri dia? Man atba'a nafsahu hawaha. Mereka yang selalu mengikut hawa nafsunya. Ni dia. Ikut hawa nafsu. Jadi kita bila dah beraya di rumah, tak dapat ziarah-ziarah ini, apa kita nak buat sebenarnya? Puasa lah. Jangan ikut nafsu. Puasa lah. 2 raya dah boleh puasa lah. 2 raya puasa sampai 6 hari. Kan Nabi kata bulan Ramadan, puasa Ramadan campur puasa 6 hari Syawal, pahalanya menyamai pahala puasa setahun. Puasa lah, apa nak tunggu lagi? Kita nak makan buat apa lagi? Kan? Kalau boleh ziarah ni tak apa lagi, boleh takbir malam, boleh baraan, boleh ziarah saudara mara, boleh balik kampung, tak apalah. Kalau tak puasa sekarang, tak puasa awal pun tak apa. Ni kita tak boleh. Kan? Masuk 2 Syawal puasa lah. Jangan ikut hawa nafsu lah. Puasa sampai habis. Hari ni alhamdulillah dah 5 hari. Tengah sehari ni. Besok malam dah raya dah. Tu pun di Khamis puasa 6 puasa, hari Khamis pula. Isnin besok puasa lagi. Jadi orang yang lemah ni dia ikut hawa nafsu dia. Dia ikut hawa nafsu dia. Ni orang yang lemah. Wa tamanna 'ala Allah al-amani. Berangan-angan untuk mendapat kebahagiaan dan keampunan daripada Allah SWT, yakni tanpa beramal soleh. Ni dia. Dia berangan, mudah-mudahan tak lapor dengan dosa aku, tapi tak buat apa pun. Hanya mengharapkan rahmah dari Allah SWT. Satu amal pun tak buat. Ini dia, orang yang lemah. Jadi kalau kita reflect ni, kita umur dah, kata macam saya sendiri dah 48 kan. Berapa banyak usia 48 tahun ni yang kita gunakan untuk amal ibadah? Berapa banyak? Tak tahulah. Rasa-rasa macam tak cukup. Macam banyak mencari dunia. Rasanya kita ni banyak mencari dunia. Akhirat ni kurang kita mencari, dunia kita banyak. Sambil berangan, ya Allah, masukkan aku dalam syurga, ya Allah. Tapi amal kita tak buat. Ini dia orang yang lemah. Inilah dia yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan kata beliau hadis ini hadis hasan. Baik, kita lihat keterangan. Terdapat banyak perbezaan dalam membuat penilaian siapakah sebenarnya orang yang cerdik dan siapakah sebenarnya orang yang bahagia. Di mana perbezaan nilai ini adalah timbul daripada perbezaan garis panduan penilaian tersebut. Bagi seorang yang berfaham kebendaan, orang yang cerdik pada penilaiannya ialah seorang yang banyak memiliki harta benda dan banyak wang ringgit.
kemudian berpeluang untuk menikmati segala kelazatan dunia dan bebas untuk bersuka-suka di kelab malam, atau menyaksikan pertandingan-pertandingan sukan dan sebagainya dengan tidak mengira atau memperhitungkan bagaimanakah ia akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, dan dia tidak berfikir apakah yang akan ditemuinya di dalam kubur nanti, dan tidak membuat rancangan bagaimanakah ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Itu orang yang berfaham kebendaan, ataupun dalam bahasa Arab disebut fikrah madiyah. Dulu ada ni tahun 90-an tu diwawarkan fikrah madiyah. Apa fikrah madiyah? Faham kebendaan. Orang yang berjaya, orang yang kita besar, rumah besar, ini memang masuk dalam pemikiran kita. Dosa tipu. Jangan tipu. Hatta memilih menantu pun, kalau dia ni usahawan, ahli perniagaan, keretanya van fire, ini bakal menantu aku. Kalau dia ni kerja sendiri, bawa van fire, ni tak payah lah. Tahu van fire? Ada beza tu bang, van fire dengan van fire, ada beza. Baru saya tahu. Pasal dia abang angkat, dia suruh di polisi, dia tunjuk, ni abang punya van fire dia. Tengok, ini bukan van fire bang, ini Nissan Venice bang. Van lah, dipanggil van fire. Dia nak masuk fire juga. Orang pakai van fire. Alah, orang pakai van fire, aku pun pakai juga. Aku pakai van fire tu. Nissan Venice tu dia make up elok, cat elok, tahu sport rim. Ini van fire. Jadi kita nak pilih menantu pun kita tengok kriteria lah. Tuan-tuan, saya tipu lah kan. Apa kerja dia? Ustaz, mana? Matafiz, tak payah. Tak payah. Nantilah kita bagi jawab lah. Kalau yang datang tu artis, bawa velfire, projek apa, sambal mantul lah. Inilah bakal menantu aku. Tak kira kan. Kebendaan ni mana-mana pun telah tipu lah. Kita tidak melihat kepada neraca takwa, kita melihat kepada neraca kebendaan. Ini disebut ya. Maknanya pada pemikiran kebendaan, orang yang cerdik ni orang yang duit banyak, rumah besar, kereta hebat ya. Dalam Facebook melancong ke sana kemari, ini orang hebat. Orang yang tak hebat tapi melancong Langkawi ni ya. Apa ada, apa barang melancong Langkawi kan, apa barang melancong Pangkong. Alah, ni neraca. Akhir zaman manusia ramai macam ni. Tapi Nabi kata orang yang bijak ialah orang yang selalu melihat diri dia dan beramal untuk bekalan selepas kematian. Maknanya orang yang takwa dia kuat. Kalau kita ikut kebendaan, neraca kebendaan, siapa yang hebat? Israel ke Palestin? Dua tak dia sekarang. Kita tengok neraca kebendaan. Saya tak kata neraca takwa, neraca kebendaan. Tuan-tuan pernah tengok gambar Israel? Tengok dalam YouTube macam mana kota Tel Aviv, macam mana bandar-bandar Israel hebat. Kereta bukan kecil-kecil anak dia, kereta besar. Banding dengan Gaza, tengok bangunan di Gaza macam mana. Allah Daif, kena bom habis. Tapi itu neraca kebendaan, neraca takwa. Orang di Gaza tu lebih hebat kerana diri mereka kuat. Kena bom tak ada apa. Tengok dalam video kan, budak-budak zikir, kanak-kanak usia 5 tahun, 6 tahun, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, bunyi bom, relax. Tapi orang Israel bila kena bom, jatuh roket, letup di kawasan itu, tengok apa jadi. Cabut lari tuan, takut. Nampak?
neraca tu berbeza. Kalau kebendaan lain, kalau neraca takwa lain. Ada yang nak cabut lari pun dengar-dengar nak cabut lari tinggal. Kami ni datang dari hijrah ya, tengok negara ni tak boleh, tak selamat, kami cabutlah. Nak apa tunggu. Tapi orang Gaza, ini tanah kami, ini negeri kami, ini bumi kami, ini tempat akhir kami di sini, tempat mati kami pun di sini. Kami akan berjuang mempertahankan negeri kami, tanah kami, negara kami. Dan yang paling penting, kami akan mempertahankan Masjidil Aqsa. Hebat mereka. Cuba kalau semua kita ni orang serang, orang nak umum ayam, boleh, mampu tak kita mempertahankan Zohor? Contohlah kata Bulldozer di depan nak tolak suruh kita ni, contoh. Taklah kata jadi, contoh. Kita ambil perbandingan. Agak-agak boleh ke ramai-ramai kita turun buat tembok manusia menghalang Bulldozer nak tolak suruh kita ni? InsyaAllah kita dalam suruh ni, InsyaAllah lah. Yang lain, yang kat luar tu, dia lah tak apa. Alah, dekat suruh bosok buat balik. Jati diri, kekuatan tu tak ada. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita, dalam hati kita ada kebendaan. Tak ada takwa, tak ada. Ini cerita untuk kita juga lah, reflect untuk kita juga kan. Tara mana kita boleh mengukuhkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Tetapi bagi orang yang beriman, ia mempunyai penilaian tersendiri yang berdiri di atas dasar keimanannya. Setelah ia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah ia beriman dengan hari pembalasan yang akan dihadapinya, lalu ia mengangkat kehidupan di dunia ini sebagai jabatan yang menyampaikannya ke negeri akhirat, bukan tempat bersuka-suka atau bermain-main sesuka hati. Orang beriman, dia melihat inna dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah ladang tanaman untuk hasilnya kita tuai di akhirat. Tapi jangan salah faham. Janganlah pula tuan-tuan kata saya tak payah kita. Kalau ada rumah tu jual rumah ni tak payah. Rumah tak payah, kereta tak payah, TV yang ada tu campaklah sungai belakang dia, campaklah sungai, tak payah. Itu dah salah faham. Ada juga dulu macam tu kan, ada. Orang kita ni bila dah belajar, dah ikut, tiba-tiba nak buang TV. Apa pasal? Nak buang rambut. Apa pasal? Ini semua tak guna. Ini semua kaki dunia. Buang TV, buang rambut. Jangan salah faham. Dunia ini kita pakai untuk keperluan kita. Orang sufi dulu, kenapa orang umat Islam dulu boleh menakluki 2/3 dunia? Kaji balik. Daripada Andalus sampai ke Nusantara, umat Islam menguasai 2/3 dunia. Kenapa? Apa faktor pertama yang utama, faktor pertama mereka boleh menguasai dunia. Mereka boleh menguasai dunia, tapi mereka tidak cinta pada dunia. Ini yang berlaku di Gaza sekarang. Mereka tak cinta dunia, mereka sanggup mati. Tapi percayalah, orang-orang ni lah nanti yang akan menguasai dunia. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, orang Palestin ni sampailah Imam Mahdi, Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun, mereka ni lah yang akan mempertahankan agama Islam. Mereka inilah yang akan mempertahankan kesucian agama Islam. Mereka inilah yang akan mempertahankan Masjidil Aqsa. Nak harap orang keliling, ada. Semua dah kena beli dah tuan. Semua dah kena beli dah, keliling-keliling. Tak saya beli. Itulah di Malaysia ni yang tersorong-sorong, bukan geng-geng tersorong-sorong, kumpul duit hantar ke Palestin, kumpul duit hantar ke Palestin, kumpul duit hantar ke Palestin. Betul. Sampai orang Palestin pun kibar bendera Malaysia.
Bila mereka berawak, mereka kibar bendera kita. Pasal apa? Sebab kita orang Islam Malaysia ni yang banyak membantu orang Palestin. Satu je yang kita belum mampu. Mujahidin Malaysia turun ke Palestin, itu belum lagi. Tak mampu lagi. Pokok adalah pemuda-pemuda kan, dalam senyap-senyap, rahsia-rahsia, belajar senjata semua, senyap-senyap pergi ke Palestin, ke sana jadi mujahid, membantu orang Palestin lawan Israel. Mana tahu, kita tak tahu kan, pokok ada. Itu je kita belum mampu. Yang bab duit, sumbangan, bantuan, kita nombor satu, tuan-tuan. Kalau banding dengan negara-negara Islam yang lain, kita nombor satu. Tapi bab kita nak mengorbankan jiwa kita untuk agama Allah SWT. Betul orang Palestin nanti kata sampai akhir zaman nanti yang akan mempertahankan Islam ni orang Palestin. Mempertahankan Masjid Aqsa, mempertahankan agama Islam orang Palestin. Sampai masanya nanti akan ada pemuda dari timur, pemuda Bani Tamim dari timur memimpin angkatannya bersama-sama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal dan koncu-koncunya. Itu bila tak tahu. Sempat kita tengok ke tidak, wallah alam. Itu dia. Ini kita bertembung dengan wabak COVID-19 pun dah goyah. Apa kata dalam keadaan sekarang ni, kita perbanyakkan zikir kepada Allah SWT. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Ini zikir doa. Zikir berdoa berbentuk zikir. Zikir berbentuk doa. Rabbishfina min kulli da', ya Allah, sembuhkan kami daripada semua penyakit. Wa afina minal bala, dan selamatkan kami daripada bala bencana. COVID-19 ni bala bencana. Bala bencana depan. Benda yang kita tak pernah buat sebelum COVID, kita buat sekarang. Semayang jarak-jarak, tak pernah buat. Pakai mask waktu semayang, tak pernah buat. Banyak benda. Jadi kita cuba amalkan zikir. Sebab apabila Dajjal ni zahir, akan berlaku kebuluran di kalangan umat manusia. Orang beriman ni dia tidak akan dia kebulu juga, tapi dia tidak akan ikut Dajjal. Pasal apa? Sebab makanan orang beriman ni zikir. Baca Quran, zikrullah, zikir. Ya mujibah da'awat farja'anal qurubat, ya mujibah da'awat farja'anal qurubat. Apa makna ya mujibah da'awat? Ya Allah yang makbulkan, yang menjawab segala doa. Farja'anal qurubat, jauhkan daripada kami segala kesukaran. Doa, tapi zikir. Doa berbentuk zikir, zikir berbentuk doa. Tak amalkan. Ya. Mana Ustaz tak pernah dengar pun. Kalau kita ikut tarikat, ada dengar zikir ni. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita amalkan dia. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Ya mujibah da'awat farja'anal qurubat, ya mujibah da'awat farja'anal qurubat. Dapat 100 kali okey ya. Sehari. Kalau dapat 16,641 tu maksimum, tak daya dah. Atas jadah nanti main gintir tasbih. Kita bekerja hari kan. Dapat 100 cukup lah. Zikir. Sekurang-kurangnya zikir lepas mayang tadi. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun cukup dah. Zikir. Makanan kita zikir. Baik.
Dan dari kerana itu ia banyak membuat persiapan untuk masa akhiratnya. Dari masa ke semasa ia selalu membuat penelitian kepada bekal yang akan dibawanya. Dia menganggap doa dunia ini adalah laksana bendang, tempat ia bertanam, dan akhirat tempat ia akan memetik buahnya. Maka oleh kerana itu hidup dalam dunia ini ia terpaksa berusaha untuk mencari sara hidupnya dan saraan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Dia berusaha untuk mendapat makanan dan minuman, dan berusaha pula untuk memperolehi rumah kediaman yang dijadikan tempat berehat. Tetapi baginya makan dan minum adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan dan minum. Mencari dunia untuk akhirat, bukan mencari dunia lupakan akhirat. Itu tuan-tuan. Betul tak saya cakap ni? Maknanya dunia ni kita nak juga. Kan, tuan-tuan ada rumah, ada kenderaan, ada kehidupan, ada isteri, ada anak, ada kita boleh cari makan kita, itu perlu. Memang perlu. Tapi kita tidak cinta kepada dunia. Ini rahsia kejayaan Islam dulu-dulu. Mereka menguasai dunia tapi tak pernah cinta pada dunia. Umat Islam hari ini cinta pada dunia tapi tak menguasai dunia pun. Kita dikuasai lagi ada. Betul tak? Kita dikuasai, bukan kita menguasai. Kita dikuasai. Dulu kita menguasai. Ya. Dulu kita menguasai tamadun dunia berada di bawah, di dalam genggaman umat Islam dulu. Sekarang kita dikuasai. Kita pula dipaksa untuk mengikut perancangan mereka. Faham? Kalau yang faham, tak faham tak apalah. Tak boleh cerita banyak-banyak, bahaya sekarang. Ya. Kita pula yang jenuh bersoal jawab. Tuan kalau yang faham, alhamdulillah. Tak faham tak apa. Tak faham nanti kita sembang kemudian PM tepi kata orang sekarang. Jadi paksa ikut perancangan mereka. Tak ikut perancangan mereka, habis dah. Jahanam. Inilah ni yang jadi sekarang. Kita tak ikut perancangan mereka. Tengok hari-hari ada orang sakit masuk hospital, kena kuarantin, ICU lah, macam-macam lah. So, kalau kita ikut perancangan mereka, selamat. Inilah yang berlaku, yang disebut Nabi SAW tentang Dajjal. Siapa ikut Dajjal, selamat. Siapa tak ikut Dajjal, sengsara. Ini yang berlaku. Siapa yang faham, alhamdulillah. Tak faham sudah. Tak faham tak apa, nanti kita yang itu dia. Dulu kita menguasai dunia ikut kita. Yang kita tengok anak-anak kita di universiti, di politeknik ambil apa, ijazah degree ke diploma, pakai jubah tu main tak mana daripada budaya keilmuan di Andalusia. Ilmuwan di Andalusia mereka memakai jubah. Jadi orang Eropah ikut. Ilmuwan Eropah pada peringkat awalnya mereka berjubah. Sebab pada mereka jubah itu melambangkan keilmuan. Azan tu. Bagi azan ambil.
Baik. Waktu itu ilmuwan-ilmuwan bila memakai jubah, dia rasa jubah ni pakaian para ilmuwan, orang yang berilmu tahap tertinggi pakai jubah. Aku yang sampai sekarang pakai jubah, walaupun dalam pakai kot, pakai tie, tapi nak ambil ijazah ni pakai jubah. Ya, kan? Itu dia waktu itu. Sekarang ni kita pula dipimpin, kita pula dikuasai. Apabila berlaku keadaan di Palestin, kita tak mampu buat apa-apa, melainkan hanya membantu setakat yang kita mampu dan berdoa pada Allah SWT. Itu yang kita mampu. Hantar tentera tak mampu. Hantar tentera secara rahsia pun tak mampu. Dulu Bosnia ada komando Malaysia dihantar ke Bosnia secara rahsia, ada. Waktu tu tahun 90-an. Di Palestin tak ada. Kita tak mampu. Itu keadaan kita sekarang. Wallahualam. Sebaliknya, orang yang lemah ialah orang yang tidak mengambil berat masalah akhiratnya, lalai daripada mengingati mati. Ia merancang untuk hidup di dunia ini 100 tahun atau lebih lama lagi. Banyak bersuka-suka dan banyak membuang masa untuk bermain-main atau menyaksikan permainan. Bila ia memperbuat sesuatu pekerjaan, ia akan melupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memperdulikan urusan sembahyang dan tidak mengambil berat dengan ibadah-ibadah yang lain. Banyak ni orang berniaga, orang yang bekerja, banyak kan, ya, sembahyang tak jaga, bekerja, ya, berniaga tak jujur. Banyak berlaku. Sebab pun lebih nak ke dunia, kan? Sedangkan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, yang at-tajirus saduq kana ma'i fil jannah, atau kama qala, peniaga yang jujur itu dia akan bersama aku dalam syurga. Tapi berapa ramai peniaga-peniaga kita yang jujur? Benda hari ni, benda semalam pun dia kata hari ni, yang ni betul hari ni punya, wah semalam punya. Dia resign, dia berkitar semula. Itu yang ada yang kena kacaukan makanan sampai kena operate. Then sahabat kami bulan Ramadan baru ni, ya, terpaksa bedah khusus dia sebab mengalami kerancuangan makanan. Mana tak apa tu? Kerancuangan makanan bulan puasa datang, tak mana makanan tu? Tak daripada bazar Ramadan. Takkan isteri di rumah masak boleh berlaku kerancuangan makanan, kan? Pada akal, hukum akal, kita belajar tauhid kan, akal, adat, syarak. Hukum akalnya, takkan isteri kita masak di rumah makanan tu makanan yang rosak, yang ada racun, bila kita makan sakit perut. Tak masuk akal. Kalau isteri kita masak di rumah, betul? Betul lah. Isteri kita masak di rumah, ya, daripada 10 tu 9 lah. Satu tu, kita tak boleh kata 10 tu 10 kan, macam lawan Allah Ta'ala pula. Because 10 kali masak, 9 tu insyaAllah okey. Mungkin satu tu mungkinlah apa terlebih cilibu ke, terlebih pedas ke, perut meragap tak tahan, masuk tanda, mungkinlah. Yang lain okey, tapi cuba kalau beli di luar, lagi-lagi bazar Ramadan, tak tahu nak cakap. Itu pasal apa kita tak jujur berniaga. Kesan pada orang, kesan pada orang lain, bukan pada kita. Tapi kita, bila kita berniaga cara macam tu, adakah perniagaan kita akan diberkati Allah SWT? Tidak. Adakah perniagaan kita akan dirahmati Allah SWT? Tidak.
Adakah perniagaan kita akan dikurniakan ganjaran pahala dari Allah SWT? Tidak. Sebab kita meniaga menipu. Ini kita umum lah, tak cerita tuduh siapa. Umum. Nanti salah faham lah, kata saat ni patutlah dia tak pernah pergi pasal Ramadan. Saya tak pernah pergi pasal Ramadan bukan pasal saya tak nak pergi, tak lalu nak jalan jauh. Takkan nak buat kursi kot, jalan-jalan duduk atas kursi, jalan duduk atas kursi, orang tengok black. Jadi daripada begitu tak payah pergi. Buka poster, surau ada, masjid ada, pergi je. Oh yang masalah, kalau balik rumah, rumah masak, itu je. Contoh. Bukan saya tak nak pergi pasal, nak pergi, tapi tak lalu, tak daya nak berjalan. Panjang tu kalau pergi Minang Kuping dulu, jauh tu. Tapi itu yang kita dengar rumutan-rumutan dari orang, orang kata makanan macam ni. Ada yang mati pun kerana makan makanan dari bazar Ramadan. Mati. Budak beli air bazar Ramadan, bawa balik buka puasa, sakit perut malam, hantar hospital, mati hospital. Mana? Siapa nak jawab? Ni dia. Sebab kita mencari dunia semata-mata, kita lupa akhirat, lupa pada hukum Allah, lupa semayang tinggal. Yalah, kalau bazar Ramadan mesti datang awal kan, takkan pukul 5 baru nak mula kan, pukul 3 dah sampai, dah buka kemah semua dah kan. Habis asar tu tinggal lah, boleh ni kan. Wallahualam. Tak ada integriti. Nampak, bekerja tak ada integriti. Ni nak raya ni, sapu, janji ada ruang-ruang mana boleh sapu, tak kira lah tak halal ke tak halal ke, tu kecil kedua. Nampak. Pasal kita mengutamakan akhirat, kita lupa pada dunia. Dan hanya banyak berangan-angan. Apabila ia berbuat suatu pekerjaan, ia tidak akan melupakan hukum Allah SWT, ia tidak mempedulikan urusan sembahyang dan tidak mengambil berat dengan ibadah-ibadah yang lain, dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat pengampunan dan anugerah daripada Allah SWT, sedangkan ia tidak mahu beramal soleh dan tidak merancang dengan baik untuk masa akhiratnya. Apa perancangan kita? Kita yang dah kita kat dalam surau ni okey lah, alhamdulillah lah, macam Syekh Isri kita dia dah nampak daripada awal usia dia muda dah nampak. Okey lah, dia ada plan dah. Apa aku nak, cara aku nak kumpul bekal akhirat, dia nampak dah. Berkhidmat untuk Allah, berkhidmat untuk masyarakat sekeliling, buat satu tubuhkan satu NGO, membantu orang memerlukan, banyak. Kita bukan tak nampak. Tapi berapa ramai yang ada pegang kefahaman seperti itu? Tak ramai. Ramai yang fikir macam mana aku nak kejar dunia selagi boleh. Selagi boleh aku nak kejar dunia. Patut fikir dah akhirat. Kalau masuk menginjak usia 40-an, fikirlah akhirat. Pelan-pelan, slow-slow fikir. Tak payah fikir dunia sangat lah. Raya pun macam tu. Tak ada nak fikir bakat ke apa lah. 12 tahun akan datang ni kerja, tengok tara mana boleh pergi, kumpul pahala untuk akhirat. Itu je. Ya, zaman muda habis lah. Zaman muda lincah sana kemari tu zaman dulu habis lah. Itu pun kita tak tahu apa yang kita guna untuk akhirat, berapa yang kita guna untuk dunia, kita pun tak tahu. Itu dia tuan-tuan. Perbezaan antara Nabi SAW menyebut perbezaan antara orang yang bijak dengan orang yang kurang bijak. Al-kaisu dan wal-ajid dan al-ajizu. Wallahu a'lam. Jadi itu kita sedikit membincangkan tentang hadis yang ke-37 ya. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan hadis yang ke-38. Bagaimanakah tadi kita sebut tadi, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beramal dengan untuk apa-apa, untuk kehidupan selepas kematian.
Jadi apakah dia? 5 ba'dal maut tu apa dia? Akan dibincanglah. Dan nanti saya ke-38 ni tajuknya pahala yang berterusan, pusat 105. InsyaAllah kuliah kita yang kita akan bincang hadis yang ke-38 ni ialah pada pada bulan depan Allah. Bulan depan 15 Jun 2021. 15 Jun 2021 insya-Allah. Muka surat 105. Tajuknya hadis ke-8 tajuknya pahala yang berterusan. Inilah dia yang disebut wahai bijak, dia akan fikir wa amila lima ba'da maut. Apa amalan yang boleh berterusan nanti walaupun setelah kita menemui kematian, walaupun setelah kita berpindah ke alam barzakh. InsyaAllah kita akan bertemu pada kuliah pada tarikh yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi iktibar pengajaran itu kita, dan kita sampaikan kepada yang tak berada di sini, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, isteri, suami, anak-anak, isteri, anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini akan boleh membawa kita ke arah kehidupan yang bagi dunia dan akhirat. Dan sekiranya ada apa-apa yang terkasar, yang tersilap, terkasar bahasa terlanjur berjaya, semua kata semua maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Dan kita sama-sama lah ambil kelebihan yang ada dalam bulan Syawal ini. Kalau yang dah mula puasa tu, alhamdulillah, teruskan. Dan kalau yang mula-mula tu, ambillah kesempatan yang ada insyaAllah. Dalam bulan Syawal ini kita berpuasa 6 hari insyaAllah. Jadi itulah saja untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takut kemudian kita akan tasbih al-kafarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arham jama'ana hadza jama'an taqarrana wa litafawwa suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'yunina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa fariq jamahum wa shaddid kalimatahum wa zazil aqdamahum wa salli 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Mutaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya bil sahab wa yazmul ahzab. Ya zibu wa sunna 'alaihim bi qudratika wa quwwatika wa bi fadlika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma sur ikhwanana fi Palestin. Allahumma sur ikhwanana fi Baitul Maqdis. Allahumma sur ikhwanana fi Gaza bi quwwatika wa bi qudratika wa quwwatika wa fadli nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya akramaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum inna kuntum billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.